Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berkumpul lagi. InsyaAllah menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan bahasa Arab memang Al-Quran, atau sebenarnya buku pemahami doa-doa daripada Al-Quran sebenarnya, tapi kita dah termasuk sekali. Kebetulan kerana kita nak bincangkan buku doa tu, kita ambil sekali kalimah-kalimah yang berulang Al-Quran Karim, yang mana tujuan kita ambil tu supaya kita dapat faham dengan lebih lagi lah. Dan saya minta maaf banyak-banyak kerana banyak kali batal kelas. Macam hari ni pun kondisi saya tak apa segar sangat, sengau sikit. Wallahilham, boleh juga kita bersama-sama. Allah Ta'ala berikan manfaat dan juga faedah untuk kita pada kelas kita hari ini, insyaAllah. Baik, kali terakhir kita berjumpa itu kita ambil tentang doa-doa. Ya. Kita ambil ayat Quran mana kita ambil buat untuk latihan? Ada siapa ingat, tolong remind saya. Asy-Syu'ara. Syu'ara ayat last kali berhenti? Kita habis setakat ayat 28. Dah. Kita start 10 hingga 28. Okey, ya, Syu'ara Sebenarnya kalau tak sesama pun saya sengau. Okey, ya. Tak musim hujan ni, main hujan jadi dia sikit. Seminggu lepas, minggu sebelum ni saya naik motor lagi, keluar. Jadi kena hujan ni jadi macam ni sikit. Tengah buka ayat Quran. Okey, last kali kita bincangkan, kita berhenti sampai ayat nombor 28. 28 Sekejap. Kisah Musa. Baik, kali tu kali terakhir kita berhenti tu pada kalimah-kalimah yang kita ambil kan. Kita berhenti pada la'alla kot. Silap. Moga-moga barangkali itu yang baru kita bincangkan tentang perbualan ataupun dialog di antara Musa alaihissalam dengan Firaun lah. Dia pasal perbualan tu banyak digunakan sebenarnya. Okey, last kita berhenti 28
Okey, baik. Hari ini kita sambung insya-Allah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan ini perbualan ni antara Musa dengan Firaun, kan? Musa dengan Firaun. Jadi ketika Musa alaihissalam diutuskan sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala, tanggungjawab dia terus kepada mengajak ataupun berdakwah kepada Firaun dan juga menyuruh Firaun untuk bertaubat serta berhenti menyiksa Bani Israel. So paling-paling pun kalau dia kata dia tak nak ikut pun agama Musa alaihissalam, maka dia diminta supaya janganlah menyiksa terus Bani Israel. Dan kemudian dalam perbualan tersebut ada berlaku dikatakan pembuktian Musa alaihissalam kepada Firaun tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila dialog tu berlaku, jadi yang hujung sekali kita bincangkan bila Musa alaihissalam terangkan siapa Tuhan, iaitu Allah yang patut Firaun ikut. Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Dia kata Tuhan timur, barat, tempat terbit matahari, tempat terbenam matahari dan apa di antaranya. Jika kalian semua berakal. Jika kalian semua berakal, Tuhan yang patut sembah adalah itu. So jadi memang itu di antara hujah yang dipakai oleh hatta Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran Karim dalam surah Al-Baqarah. Ada kata-kata yang sama ditimbulkan oleh Ibrahim alaihissalam kepada raja yang tak nak beriman. Yang 258 surah Al-Baqarah. Jadi memang berlaku dialog yang sama dan bila Ibrahim alaihissalam nak buktikan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, Ibrahim sebut berkenaan dengan kuasa Allah dalam mendatangkan matahari daripada timur. Manakala diorang dakwa diorang Tuhan juga, maka datangkan matahari daripada barat. Itu yang Musa alaihissalam minta pada mereka. Yang mereka tak boleh jawab. Kat sini Ibrahim gunakan, Musa gunakan tajuk yang sama. Ibrahim gunakan dalam ayat surah Al-Baqarah dan Musa guna di sini. Baik, sambung ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Qala, berkatalah Firaun. La in ittakhadhta, la benar-benar. Lam tu lam taukid Lam sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Jika engkau mengambil Tuhan selainku. Jika ittakhadhta, engkau mengambil ilahan ghairi, Tuhan selainku. Tuhan selainku. Assalamualaikum Ustaz, maaf page berapa ya? Saya masuk lambat. Quran ayat Syu'ara 29. Page Quran Syu'ara 29. Saya tak pakai page. Wah, siapa yang ada page boleh share dekat chat. 368. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Kak. 368 Kak Saya baca dulu. Saya sambung dengan saya jelaskan. Lama tak buat kan. Sebelum kita buat latihan balik, saya terangkanlah. Baik. Qala dia berkata, itu dia Firaun. Firaun berkata, lepas Musa berikan dia hujah tentang Allah tu siapa? Itu tentang Allah yang menjadikan matahari terbit dari timur, terbenam di barat. Terbit dari timur, terbenam di barat. Firaun kata, sekejap ayat 29 29. Okey. Firaun berkata,
La ini takhazta ilahan ghairi. Jika engkau mengambil selainku sebagai Tuhan. Tuhan selainku. Ittakhazta, engkau mengambil. Take. Dia bukan take pegang. Macam apa? Akhadha. Akhadha, kita take something dengan apa? Dah, kita carry something. Benda tu ada, kita ambil. Tapi yang ini ambil dari segi masalah simbolik lah. To make something to become something. Ambil sesuatu, jadikan sesuatu. So, di sini dia kata kalau kau mengambil selain apa, ilahan satu Tuhan, ilahan satu sembahan, ilah, ghairi selainku. Selainku, la aj'alannaka minal masjunin, la aj'alannaka. La pasti. Ni lam tu lam taukid. Sini lam taukid. Sini pun lam taukid. Ni pun lam taukid. Lam penegas. Untuk emphasize. Lam untuk emphasize. Okay. Dia kata la aj'alannaka, la pasti, aj'alanna, aku jadikan. Nun tu pun nun taukid. Untuk emphasize je. Ka engkau, aku pasti jadikan engkau, wahai Musa, minal masjunin, di kalangan orang yang dipenjarakan. Qala awalau ji'tuka bi syai'im mubin. Qala, berkata Musa, awalau, adakah, kalau, mana kau nak menyarikan aku juga, kalau, adakah, kalau, ji'tuka, aku datangkan kepada engkau. Ji'tu, aku datangkan, ka, engkau. Aku datangkan di kau, aku datangkan kepada engkau, bisyai'im mubin, dengan sesuatu yang nyata. Dengan sesuatu yang nyata. Fir'aun jawab, qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin. Qala, berkatalah Fir'aun, fa'ti bihi, maka datangkanlah. Maka datangkanlah. I'ti. Datangkanlah bihi, dengannya. Fa tu maksud maka. Maka. Maka datangkanlah bihi, dengannya. In kunta. In jika. In jika. Kunta, engkau adalah. Minas sadiqin. Min dari. As-sadiqin, orang-orang yang benar. Min as-sadiqin, min dari as-sadiqin, orang-orang yang benar. Allah Ta'ala ceritakan apa jadi. Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin. Wa naza'a yadahu fa'idha hiya baydha'u lin-nazirin. Fa'alqa 'asahu. Fa, maka alqa, dia itu Musa, alqa, melemparkan. Asahu, tongkatnya. Asa, tongkat, hu-nya. Maka dia itu Musa melemparkan tongkatnya. Fa'idha hiya, maka tiba-tiba ia. Kalimat asa tu feminin Itu hiya, hiya ia tapi hiya. Ia tapi ia adalah hiya, bukannya maskulin. Maka tiba-tiba fa'idha, maka tiba-tiba hiya, ia, thu'banun mubin, thu'ban, ular, mubin, yang nyata. Ular yang nyata. Mana jadi ular? Tongkat Musa. Spesies apa? Wallahu a'lam. Tak tahu. Yang pentingnya ular. Okey. Wa naza'a yadahu, dan dia apa, tarik tangan dia. Musa letak tangan dia di ketiak dia, kemudian dia angkat tangan dia. Yadahu, wa naza'a yadahu, dia menarik yadahu, tangannya. Fa idza hiya, maka tiba-tiba ia, tangan. The word yad, anything pada tubuh badan manusia yang dua, contoh tangan, kaki, mata, even though tidak ada tanda-tanda feminin, telinga dikira sebagai feminin, dikira perempuan. Apa-apa yang dua, apa-apa yang dua pada badan manusia, dia kan. Tapi kalau benda single macam sadrun, jadi huwa, batnun, huwa. Apa yang dua dia akan jadi feminin. So tangan ada dua kan, maka dia jadi feminin, dia perempuan. Kata ganti nama dia adalah perempuan. Wa naza'a yadahu, dan dia cabut tangannya, tarik tangannya.
Fa idza hiya, maka tiba-tiba ia bayda'u, bayda' putih. Dia bayda' ni feminin, untuk abyad. Abyad putih tapi maskulin, jantan atau muzakkar. Bayda' feminin. Bayda' untuk sifat bagi putih, tapi dia untuk benda yang perempuan, yang feminin. Macam aswad dengan sauda. Habbatu sauda. Hajar aswad. Al-hajarul aswad. Batu yang hitam. Pasal hajar tu maskulin, maka aswad. Habbah biji atau apa, jintan, sauda, bukan aswad. Bayda, sauda, benda itu dalam perempuan. Fa idza hiya, maka tiba-tiba ia bayda'u lin-nazirin, putih, berwarna putih, putih, tangan tu putih, bercahaya bagi orang-orang yang melihat. Berkata Firaun, qala lil mala'i hawlahu inna hadha lasahirun alim yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihrih famadha ta'murun. Qala, dia berkata, dia ni adalah Firaun. Dia kata lil mala'i hawlahu, kepada para pembesar. Malak, malak ni golongan pembesar. Batu malaun. Malaun ni di kadang-kadang kata ni dipanggil malaun, bukan malaun. Malaun actually gelaran untuk pembesar. Atau dalam Quran Karim boleh dikatakan semua penentang para anbiya ni pembesar. Jarang sebenarnya orang berkuasa yang nak patuh pada agama. Jarang. Sebab tu kita kadang-kadang adalah kita perhatikan ada orang ingatkan politik ni ada orang ingat apa orang-orang yang berpangkat politik dan sebagainya boleh menjadi pembantu agama. Jadi apa benda ni kita kata kadang-kadang salah faham. Sebab dia bukan tak boleh, tapi jarang. Ada jarang. Kebanyakan pembantu pemimpin pembesar ni dia akan menentang agama. Maka berkatalah Firaun, qala lil mala'i, kepada para pembesar, haulahu, sekitarnya, sekeliling dia. Dia kata apa tentang Musa? Dia kata inna hadha, sebenarnya dia ini, dia ni Musa ni, la sahirun alim, la benar-benar, sahirun alim, penyihir yang amat berpengetahuan. Penyihir yang amat berpengetahuan. Yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihrih. Yuridu, dia ingin, an yukhrijakum, untuk mengusir kalian semua, min ardikum, daripada bumi kalian, bisihrihi, dengan sihirnya. Famadha ta'murun. Jadi kat sini satu tuduhan sebenarnya daripada Firaun, yang benda tu sebenarnya tidak ada daripada pernyataan Musa. Dia datang untuk mengusir orang-orang asal tempatan tersebut untuk keluar daripada bandar berkenaan. Ya. Pasal soalan macam Musa datang nak ambil kuasa. Sedangkan Musa AS, permintaan dia yang nyata adalah dia kata jangan lagi siksa Bani Israel. Itu je. Kan? Jangan siksa Bani Israel. Hentikan penyiksaan kepada Bani Israel. Itu sebenarnya yang diminta oleh Musa AS. Tidak ada dalam permintaan Musa, yang kita buka Al-Quran Karim semua tempat, permintaan untuk menguasai Mesir bersama-sama dengan Firaun. Tak ada. Apalagi untuk mengambil alih tanah asal
orang tempatan tadi dia nak ambil dan usir mereka. Tapi dekat sini tuduhan yang diberikan oleh Firaun kepada Musa. Dia kata Musa ni nak keluarkan kalian daripada bumi kalian, min ardikum, bisihrihi, dengan sihirnya. Dia nak, yuridu, dia mahu, an, untuk, yukhrijakum, mengusir kalian, min ardikum, daripada bumi kalian, bisihrihi, dengan sihirnya. Famadha ta'murun, maka apa yang kalian akan perintahkan? Kalian nak perintahkan apa? Nak suruh apa buat dengan lelaki ini? Okay. Para malak atau pembesar pun menjawab. Qalu arjih wa akhahu wab'ath fil madaini hashirin. Qalu arjih wa akhahu wab'ath fil madaini hashirin ya'tuka bikulli saharin alim. Qalu, mereka berkata, arjih, tangguhkanlah, itu dia. Tangguhkan dia. Mana arjihhu. Arjihhu. Wa akhahu, dan saudara dia. Tangguhkanlah dia dan saudaranya. Itu Harun. Wa ba'as, dan utuskanlah fil madaini, pada seluruh bandar-bandar di Mesir ni, hashirin, dalam keadaan menghimpunkan. Untuk himpunkan. Okay? Kumpulkan mereka semua yang ada di bandar-bandar Mesir. Ya'tuka bikul, untuk mereka himpunkan, ya'tuka, mereka utuskan kepada engkau, bikulli saharin alim, dengan setiap penyihir yang amat-amat berpengetahuan. Amat-amat alim. Alim maksudnya pengetahuan. So maksudnya para malak memberikan cadangan kepada Firaun supaya jangan hukum terus, jangan bunuh dia, tapi lawan balik apa dia yang diklaim. Cara dia, tangguhkan, jangan hukum terus dia dan saudara dia, tapi utuskanlah pada bandar-bandar yang ada, suruh dalam keadaan supaya merintahkan dia untuk himpunkan. Himpunkan maksud dia, ya'tu kabikulli saharin alim, untuk mereka datangkan kepada engkau dengan semua para penyihir yang amat-amat mengetahui, amat berpengetahuan. Dia kata, fajumi as-saharatu limiqati yaumin ma'lum wa qila lin-nasi hal antum mujtami'un la'allana nattabi'u as-saharata in kanu humul ghalibin. Maka, lalu, lantas, jumi as-saharatu, dihimpunkanlah as-saharatu, para penyihir. As-saharatu, para penyihir. Dia bukan single, plural. As-saharah macam at-talabah. Dia adalah plural, jamak. Lalu dihimpunkanlah para penyihir limiqati yaumin ma'lum, untuk perjanjian atau tempoh masa hari yang ditentukan. Mana untuk mereka berkumpul pada hari ditentukan, masa ditentukan. Perhimpunan, hari dan masa yang ditentukan. Wa qila lin-nasi, dan dikatakan kepada manusia, pada orang ramai, hal antum mujtami'un, adakah kalian akan berhimpun? La'allana, moga-moga kita, supaya kita, mana moga-moga kita, nattabi'us saharata, kita ikuti para penyihir, in kanu humul ghalibin, jika mereka jadi, mereka lah orang-orang yang menang. Jadi mereka lah orang-orang yang menang. Jika jadi mereka orang-orang yang menang. Okey. Maka pada hari kumpulkanlah. Ini semua ni dialog berkenaan dengan kejadian hari-hari sebelum daripada perjumpaan dengan ahli sihir, perlawanan Musa dengan ahli sihir. Ini pasal kena ingat. Okay, kenapa Musa AS diberikan mukjizat macam sihir, dan kenapa kena lawan ahli sihir? Sebab para penyihir atau ahli sihir zaman Firaun adalah sangat dipercayai. Apa ahli sihir cakap semua orang ikut. Even Firaun sendiri pun
percayakan sihir, percayakan ahli penyihir dia, sampai kan dia mimpi pemalam pun, apa nak tahu petanda, tanya pada ahli sihir. Dan mimpi Firaun tu sebenarnya, mimpi dia, dia nampak semua rumah di Mesir terbakar, kecuali rumah Bani Israel. Cuma rumah Bani Israel je tak terbakar. Maka dia muskil, dia tanya pada ahli sihir dia. Ahli sihir dia kata akan lahir seorang budak. Dia macam dia kenal rumah Bani Israel, Allah mungkin ada benda gantung dekat rumah Bani Israel tadi yang menunjukkan dia kenal ni bukan rumah Bani, atau perbezaan ke. Yang pentingnya dia tahu bahawa rumah Bani Israel tak terbakar, rumah-rumah orang dia terbakar. So, bila dia tanya pada ahli sihir dia kata akan lahir seorang budak daripada Bani Israel yang jatuh ke kerajaan dia. Tapi perbuatan dia tu sebenarnya membawa kepada pergerakan tersebut. Tanpa dia sedari, mempercepatkan akan kehadiran Musa ke dalam istana dia. Kalau tidak, Musa mungkin membesar dalam keluarga dia sendiri. Tetapi bila satu operasi besar-besaran dibuat oleh Firaun untuk membunuh semua anak-anak kerana yang dikatakan oleh ahli sihir dia akan lahir seorang budak, maka dia pun buat operasi besar-besaran, bunuh semua budak yang lahir daripada Bani Israel di Mesir. Dan tindakan dia buat tadi, itulah penyebab kepada Musa masuk istana dia. Benda yang paling tak nak itu yang jadi. Dibesarkan Musa dalam istana dia. Okey. Jadi kerana itu bila Allah Taala berikan Musa alaihissalam mukjizat yang kita panggil macam sihir. Tapi bukan sihir. Yang perlu untuk menzahirkan membuktikan Musa bukan penyihir adalah ahli sihir sendiri. Ahli sihir dipercayai oleh Firaun, oleh semua rakyat atau bangsa Firaun. Tiba-tiba mereka mengesahkan Musa adalah utusan Tuhan. Itu sangat besarlah. Okay, dia kata apa? Falamma jaa as-sahratu qalu li Fir'aun inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Falamma, maka apabila jaa as-sahratu, datang para penyihir. Qalu mereka berkata li Fir'aun, kepada Fir'aun. Ni para penyihir kata kepada Fir'aun, a inna lana la ajran, adakah benar-benar, adakah sesungguhnya lana untuk kami, la ajran benar-benar ada, sungguh-sungguh ada upah, ganjaran, ada ganjaran. Jika kunna kami jadi, nahnu kamilah al-ghalibin, orang-orang yang menang. Kalau kami menang ni, dapat tak kami sebarang upah, sebarang ganjaran. Maka Firaun jawab, qala na'am wa innakum wa idzal laminal muqarrabin. Qala, berkata Firaun, na'am, ya, wa innakum, dan sungguhnya kalian, idzan, jika begitu, mana jika kalian menang, jika jadi macam kalian cakap kalian jadi orang yang menang, okey, laminal muqarrabin, benar-benar daripada kalangan golongan yang dekat. Ini dengan dia, dengan Firaun, menjadi orang dekat, orang rapat dengan Firaun. Ini janji yang dijanjikan oleh Musa, oleh Firaun kepada para penyihir yang akan lawan dengan Musa alaihissalam. Musa pun kata pada mereka. Ini sebenarnya kalau kita buka dalam ayat dalam surah lain, Taha, dia ada dua orang kata pada Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna awwalu man alqa, atau ayat surah lain, ada sama ada kau campak atau kami jadi orang yang mula-mula sekali campak. So dia minta izin dengan Musa alaihissalam, dia beradab. Dan Musa alaihissalam kata pada mereka, qala lahum Musa alqu ma antum mulqun, berkata kepada mereka Musa, alqu, lemparkanlah. Qala lahum, berkata kepada mereka Musa, alqu, lemparkanlah. Ma antum mulkun, ma apa yang antum kalian, mulkun akan lemparkan. Mana orang-orang yang lemparkan. Lemparkanlah apa yang kalian akan lemparkan. Kalian nak lemparkan. Mulku, orang-orang yang melemparkan. Apa yang kalian jadi orang melemparkan. Kalian campak. Musa bagi mereka campak dulu. Maka mereka pun campak.
فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. Lalu mereka pun campak. Fa'alqau hibalahum. Maka alqau mereka pun campak. Hibalahum tali-tali mereka. Singular dia hablun. Hablun tali. Hibal tali-tali. Hum mereka. Wa'isiyahum dan tongkat-tongkat hum mereka. Mereka ramai kan. Ambil daripada setiap bandar para penyihir yang kumpul untuk lawan dengan Musa AS. So diorang semua dengan cara masing-masing. Mereka ada campak tali, campak tongkat. Maka mereka campakkan tali-tali mereka. Wa'isi, isiyun. Ini plural juga bagi asa. Singular dia asa. Plural dia isi. Maka mereka campakkanlah tali-tali mereka dan tongkat-tongkat hum mereka. Assalamualaikum Ustaz, kita dah tak belajar lagi Arab macam sebelum ni. Tak, belum. Bukan tak belajar, kejap. Hari ni saya tak boleh interaksi sangat. Jadi biar saya terangkan hari ni insya-Allah. Nanti minggu lain nanti kita akan balik. Nak catch up balik. Sorry Kita akan belajar balik nanti macam tu yang buat latihan. Tapi sekarang saya nak catch up balik sebab kita tinggal sangat lama sebenarnya. Bukan sekejap kita tinggal kelas kita. So minta maaf sebab hari ni kita buat style biasa sekejap. Saya penjelasan dulu. So catch up apa yang saya terangkan, tolong ingat Fa'alqau lalu mereka alqau melemparkan. Ini fi'il, tak belajar lagi. Hibalahum wa isiyahum. Tali-tali mereka. Tali-tali hum mereka. Wa isiyahum tongkat-tongkat hum mereka. Wa qalu dan mereka berkata. Mereka berkata bi'izzati fir'aun. Dengan izzati fir'auna, kemuliaan Fir'aun. Keperkasaan Fir'aun. Inna lanahnul ghalibun. Inna, sungguh kami, lanahnul ghalibun, kamilah orang-orang yang akan menang. Orang-orang yang menang. Sebenarnya selama ni, diorang menyihir, tak pernah pakai nama Fir'aun pun. Daripada hari berkenaan, kerana nak bodek Fir'aun, maka diorang cakap, dengan kemuliaan Fir'aun kami pasti menang. Kan Fir'aun kata nak janji nak bagi hadiah, bunyi dah bodek. Okay. Maka Musa pun, Allah Ta'ala kata, fa'alqa Musa asahu fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun. Maka alqa Musa, melemparkan Musa, asahu, tongkatnya. Asahu, tongkatnya. Fa'idha hiya, maka idha, tiba-tiba, hiya, ia, maka tiba-tiba ia, talqafu, menelan. Talqafu, menelan, ma ya'fikun, apa yang mereka ada-adakan. Apa yang mereka reka-reka ada-adakan. Tongkat tali mereka campak jadi ular. Tapi apa mereka reka tadi? Ular Musa telan semua sekali. Dan dekat sini para ulama tafsir menceritakan bahawa tongkat Musa tu jadi ular tu sangat besar. So dia boleh telan tongkat dan tali ahli sihir dalam masa dan sekejap je. Datang-datang terus telan. So kalau dia kata saiz ular Musa ni biasa, dia akan telan satu demi satu, lambat. Tapi ni ular Musa sangat besar. Sebab tu Musa AS ketika tongkat dia jadi ular, kali pertama dia lari ketakutan. Lari ketakutan Musa, seorang yang berani tumbuk orang mati. Tapi bila nampak tongkat ular daripada tongkat dia menjelma, maka dia terus lari. Dia terus lari. Kerana besar. Dekat sini pun gambaran tentang ular Musa telan tongkat dan tali ahli sihir yang jadi ular juga. Kat sini sebenarnya antara hint tentang besarnya ular tongkat Musa. Ular yang dari tongkat Musa tu sangat besar. Okay, apa jadi? Dia kata fa'ulqiyas saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin Rabbi Musa wa Harun. Fa'ulqiya, maka jatuhlah, tercampaklah as-saharatu, para penyihir, tercampak apa? Sajidin, sujud. Tercampak jatuh sujud. Jatuh sujudlah semua
para penyihir. Terkejut dengan apa yang terjadi. Dan orang sendiri tahu apa yang dibuat oleh mereka adalah sihir. Apa Musa buat bukan sihir. Sebab tu kat sini clarification. Diorang ni menjadi saksi tentang kebenaran mukjizat Musa. Orang lain tak tahu mukjizat Musa ni sihir atau tidak. Tapi ahli sihir lah yang menjadi saksi. Dengan mereka sujud, qalu, mereka berkata, amanna bi rabbil alamin, kami telah beriman dengan Tuhan sekalian alam. Yang Musa duk sebut, kami beriman dengan dia. Rabbi Musa wa Harun, Tuhan Nabi Musa, Tuhan Nabi Harun, Tuhan Musa dan Harun. Lalu Firaun bila dia beriman, mengejut depan orang ramai. Dalam pertandingan tu, pertandingan depan orang ramai pada hari keraian mereka. Jadi bila Musa campak tongkat dan tali dan ahli sihir sujud. Kalau dia kata nampak semua dua pihak tunjuk magic, benda tu tak jadi tajuk lagi. Setakat tunjuk magic kan. Jadi kita kata tidak lagi jadi tajuk. Sebab magic ni boleh siapa-siapa tunjuk. Benda-benda magic ni boleh siapa-siapa saja tunjuk. Jadi bila mana diorang kata kami beriman dengan Tuhan, Nabi Musa Tuhan Nabi Tuhan sekalian alam, dekat sini yang menjadi tajuk. Firaun marah. Firaun jadi marah. Apa Firaun kata? Firaun kata, qala amantum lahu qabla an adhana lakum innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr fala sawfa ta'lamun la'uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la'usallibannakum ajma'in. Kat sini dia kata, angkat sikit. Okey. Dia kata qala, berkatalah Firaun. Tak suka dengan apa hasil perlawanan tersebut. Dia kata amantum lahu, adakah kalian beriman? Dalam ayat-ayat lain ada hal amantum lahu, dia ada kata adakah. Kat sini pun disembunyikan adakah. Kalian beriman lahu, amantum, kalian beriman lahu kepadanya, qabla, sebelum, an adzana lakum, sebelum adzana aku izinkan, lakum kepada kalian. Kalian beriman sebelum aku izinkan. Dia marahlah. Sebab di outcome kemenangan tadi sepatutnya pada tangan ahli sihir. Apa hasil menang kalah tadi pada tangan ahli sihir lah. Firaun tak tahu macam mana petanda kemenangan pun dalam sihir tadi. Sepatutnya. Jadi dia marah. Dia kata, adakah kalian beriman kepada dia sebelum aku izinkan kalian? Innahu, dia pun buat accusation, dia buat pertuduhan. Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihra. Sungguhnya dia, Musa ni, pasti, pasti, kabirukum, orang besar kalian. Orang besar kalian. Big brother kalian. Okay, pakcik kalian ke, atuk kalian. Tak salah, yang penting dia kata kabirukum, orang besar, kum kalian, ahli sihir, alladzi 'allamakumus sihra, yang mengajarkan kalian akan sihir. Fala saufa ta'lamun, maka la saufa, benar-benar akan ta'lamun, kalian ketahui. Bila ketahui apa nasib kalian. Ini ugutan daripada Firaun. Dan dia sebutkan apakah ugutan dia? La uqatti'anna aydiyakum, la uqatti'anna, lam awal tu lam pasti uqatti'anna, aku potong. Aku potong. Nun tu nun taukid. Aydiyakum, tangan-tangan kalian. Aidia plural bagi yadun. Ya. Yadun, ID. Aidia pasal dia jadi maf'ul bih. Aku pasti akan memotong tangan-tangan kalian. Wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian. Rijlun singular bagi kaki, arjul kaki-kaki. Kum kalian. Min khilafin secara silang. Maksudnya siapa dipotong tangan kanan, dipotong kaki kiri. Siapa dipotong tangan kiri, dipotong kaki kanan.
Okay. Wala usallibannakum ajma'in, aku pasti salib. Maksudnya gantung kamu sampai mati dekat atas palang kamu semua ajma'in, semua sekali. Semua sekali kena. Dia kata sampai peringkat Firaun dah marah sangat. Sebab ya dia malu lah dia. Dia telah dimalukan di hadapan khalayak ramai kerana ahli sihir yang dia upah bersetuju untuk mengakui ataupun mengakui dengan secara langsung selepas mereka lihat bukti Musa alaihissalam bahawa dia kata semua ahli sihir ni tadi telah bersuara untuk mengatakan Musa benar. Menjadi bukti lah. Bukti. Sedangkan mereka dia ambil penyihir tadi untuk kalahkan Musa. Dan sekali penyihir tadi para penyihir tadi yang ramai, mereka yang mengakui kenabian Musa alaihissalam, kerasulan Musa alaihissalam dan Harun. Okay. Lalu bila Firaun marah, Firaun pun terus katakan, adakah kalian beriman kepada dia sebelum aku izin kalian? Pasti dia adalah orang besar kalian yang ajar kalian sihir. Kalian pasti akan tahu mana siksaan aku. Aku pasti akan potong tangan kaki kamu secara bersilang. Dan aku akan palang kamu pada pokok pada pokok. Semua sekali aku akan palang. Akan salib. Kalimah salib ni sebenarnya maksudnya dia mati atas palang. Saya ingat Dr. Zakir Syekh Ahmad Didat rahimahullah, dia ada beberapa kali terangkan dalam perkara ini. Dia cuba nak fahamkan masalah Isa AS tertangkap tu, dia bagi dia tak besar. Sebab orang yang kata Isa tak ditangkap, dapat lari, ditukar orang muka macam muka Isa, itu semua tu Israeliat juga, bukan daripada Nabi SAW. Jadi kalau yang daripada orang juga ada satu version lagi, itu Isa dapat ditangkap. Tapi tak dapat dibunuh di atas palang. Sebab Isa AS tak digantung di palang tersebut, maka tak dipanggil, telah disalib. Lepas tu dia ada satu debat. Ahmad Didat, kalau siapa rajin nak cari crucifixion or crucifixion. Crucifixion, fact or fiction. CRUFICTION. Crucifixion. Ini yang maksudnya yang satu kalimah baru dia kata, yang patut dipelajari. Sebab CRUFIXION, fiction, fiction, FIXION, yang tu yang maksud dengan dipalang. So dia kata sebenarnya Isa tak dapat gelaran tersebut. Orang yang pernah dipalang, macam dekat Filipina ada buat orang-orang yang sanggup diri jadi macam Isa, dipalang, dipaku di atas tiang dengan tangan dia dipaku. So jadi orang tersebut kalau dia kata lepas diturunkan, katakan mati lepas 3-4 tahun, kita tak kata orang tu mati disalib. Mati disalib ni mesti mati dekat atas tu. Mesti mati di atas palang tersebut. Jadi Nabi Isa AS tak ada peluang untuk mati di atas itu. Okey. Jadi ahli sihir bila dah diugut, dia jawab apa? Qalu la dhair inna ila rabbina munqalibun inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin. Qalu, mereka berkata la dhair, tak ada masalah. Tak ada la dhair, tak ada sebarang masalah. Dia tak kisah dengan ugutan Firaun. La dhair, tak ada hal. Kita. Kami tak ada ketakutan, tak ada kebimbangan, tak ada. Inna ila rabbina munqalibun, kami kepada Tuhan kami akan kembali. Okey, sambung. Inna, sebenarnya kami, ila rabbina, ila kepada rabbina, Tuhan, na kami,
munqalibun, golongan yang akan kembali. Inna, sungguhnya kami, natma'u, kami sangat-sangat mahu, sangat-sangat ingin, ayyaghfira lana rabbuna, untuk yaghfir, mengampunkan lana, untuk mengampunkan lana, mengampunkan kepada kami, mengampunkan untuk kami. Siapa? Rabbuna, Tuhan kami. Khotoyana, kesalahan-kesalahan kami. Dia khotoya tu plural bagi khoti'ah. Khoti'atun, kesalahan. Khotoya, plural kesalahan-kesalahan na kami. Sebab apa? Kami nak akan diberikan ganjaran tersebut. Angkunna awwalal mu'minin. Bahawa kami jadi golongan yang pertama beriman. Sebab kami jadi pertama beriman, maka kami harap dengan kami jadi orang pertama beriman, kami diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kisah apa menarik berkenaan dengan ahli sihir Firaun. Pagi dia kafir. Pagi dia kafir. Tengah hari dilawan, dia orang semua beriman. Kalah tengok Musa punya mukjizat, mereka semua sujud. Petang mereka mati syahid. Berubah mereka daripada kafir kepada mati syahid dalam satu hari je. Dalam satu hari saja. Tak ada perlu berbulan, tak. Satu hari je. Pagi kafir, lepas datang lawan, dah bawa mengamalkan sihir juga lawan Musa alaihissalam. Kemudian tengah hari tengok mukjizat Musa, mereka kalah, maka mereka pun mengiktiraf Musa sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian petang mereka dibunuh oleh Firaun dengan dibunuh beramai-ramai oleh Firaun, maka diorang mati syahid. Nampak? Ini menarik sebenarnya keadaan ataupun kedudukan para penyihir Musa, penyihir Firaun yang mereka melihat mukjizat Musa alaihissalam. Sebab tu melihat mukjizat atau petanda kebenaran perutusan seorang rasul tu sangat penting. Kita sebenarnya banyak perlukan kepada mukjizat macam Musa alaihissalam untuk semua orang zaman kita ni beriman kepada ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana ahli sihir beriman kepada Musa. Sepatutnya macam tu. Dan kita mencari bukti kebenaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berhenti situ sementara. Okey, ada soalan? Sampai yang kita buat tadi, ada tak siapa-siapa keliru ke tak faham? Ada siapa tak faham ke apa ni kita buat tadi? Atau dia rasa macam dia tahu lain tapi yang kita bincang lain. Dia bincang apa kalimah tadi tak betul ke? Maksud dia dia tak rasa maksud yang saya terangkan tadi tu betul lah. Boleh sebutkan? Ada. Ada tak? Okey. Kalau tak ada, kita pergi pada buku doa kita. Baik. Share. Okay, baik. Buku doa kita, last kali kita ambil hari tu, doa yang keberapa Okay, 12 sudah. 13 sudah, kan? Doa Nabi Yunus. Macam mana last kali doa? 14. Belum Ustaz, setengah aja. 14 sudah. Oh, 14 setengah. Baik. 13 yang last kali. Yang saya catat 13 yang last kali lah. 13 last kali, betul lah. Okay, betul lah 13 last kali. Baik. Yang ini kita ambil doa nombor 14. Okey. Doa mohon dilindungi daripada bisikan dan gangguan syaitan. Okey. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Taala perintahkan kita untuk doa. Okey, ni actually nanti kita buat penjelasan sikit. Okay, kita baca dulu doa dia.
Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Rabbi Tuhanku. Rabbi Tuhanku. A'udzubika. A'udzu aku berlindung, bika denganmu. Aku berlindung denganmu. Aku dapatkan perlindungan denganmu. Min hamazatis syayatin, min dari hamazat, bisikan-bisikan. Hamzatun itu plural ya, hamazat. Hamzatun bisikan, hamazat bisikan-bisikan. Asyayatin syaitan-syaitan. Itu plural ya, singular syaitannya. Wa'udzubika rabbi, aku berlindung denganmu rabbi Tuhanku, ayyahdurun untuk mereka hadir diri kepadaku. Okey. Ayyahdurun untuk yahduruni untuk mereka hadir. Ni itu aku, hadir kepadaku, untuk mereka hadir mendekat diri kepadaku. Baik. Okey, ini doa ni kat surah kalimah rabbi a'udzubika, kita dah ambil min dari hamazat bisikan-bisikan, asyayatin plural syaitan-syaitan wa a'udzubika dan aku berlindung bika denganmu rabbi Tuhanku ayyahdurun untuk aku berlindung daripada yahduruni mereka hadir kepadaku. Okey. Doa ni minta perlindungan daripada syaitan dan gangguan bisikan syaitan. Sebenarnya syaitan dia dalam Quran Karim Allah Ta'ala berikan gambaran untuk syaitan ni, kita memang yang kita bimbang ni syaitan adalah bisikan dan juga godaan. Bisikan, gangguan, godaan dari syaitan, itu yang kita bimbang dalam kehidupan kita. Itu dalam Quran Karim sebenarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengajarkan kita untuk minta perlindungan dengan dia cepat-cepat sebelum daripada bila berhadapan dengan bisikan syaitan. Bisikan syaitan ni kita kadang-kadang boleh sedar benda yang tak elok, kita fikir balik, salah ni. Tapi tiba hati kita cenderung ke situ, nak buat benda berkenaan, nak buat benda yang tak sepatutnya. Jadi bila kita rasa perasaan tersebut, sepatutnya kita kena cepat-cepat minta perlindungan dengan Allah daripada syaitan. Dan memang bahaya syaitan sebenarnya ini je. Buat berkenaan cekik ke gigit tengkuk ke, itu tak ada. Tak diajarkan dalam Quran Karim bahawa syaitan ni berikan lebih daripada itu. Sebab tu dalam Quran kalau kita buka dalam mukadimah tafsir Ibn Katsir rahimahullah, dia ada kumpulkan, dia kata sebenarnya dalam Quran Karim ada 3 tempat yang Allah Ta'ala perintahkan kita untuk minta perlindungan dengan Allah daripada syaitan. Dan surah mula sekali dalam surah Al-A'raf. Al-A'raf ayat yang ke 199-200 kot. Ya. Al-A'raf 200. Ya. Kita buka Okay, Al-A'raf. Okay, tukar. Ini ayat terakhir surah Al-A'raf. Okay. Ayat 199-200. Okay. Okay. Ayat 199, Allah Ta'ala firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Lepas Allah Ta'ala ceritakan berkenaan dengan tajuk apa? Tajuk orang-orang musyrikin. Allah kata, wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u. Kalau engkau ajak mereka kepada petunjuk, mereka tak nak dengar. Tak akan dengar. Wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Engkau lihat mereka mandang kepada engkau sedangkan mereka tidak melihat. Pandang tapi mereka tak lihat. Maksud dia tak ada kebenaran yang mereka lihat pada engkau. Maka Allah Ta'ala kata apa? Khudil afwa. Maka ambillah akan kemaafan. Let go lah. Forgive and forget. Wa'mur bil urfi. Okay? Dan suruhlah dengan yang ma'ruf. Perintahkan benda ma'ruf pada mereka. Walaupun mereka tak dengar cakap pun, buat tak tahu je. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah hai Muhammad daripada orang-orang yang jahil. Orang yang tak tahu agak tak tahu benda ni, jangan yang bertekak, berdebat dengan dia. Okey. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Untuk kita forgive and forget ni payah. Untuk kita tak layan dan tak marah dengan mereka, payah. Maka Allah Ta'ala kata, wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun. Dan jika dan sekiranya menghasut kepada engkau ataupun mengganggu kepada engkau daripada syaitan satu gangguan tu, satu hasutan, fasta'id billah, minta perlindunganlah dengan Allah, innahu sami'un alim, sungguh dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Okay, ini ayat pertama, yang tempat pertama Ibnu Katsir kata arahan untuk kita minta perlindungan daripada syaitan. Kemudian yang kedua, yang tadilah apa yang kita punya ayat tadi, Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun ayat 96. Ya, 96 sampai 98. Pasal benda ni yang banyak orang tak faham kan, tentang apa, tentang syaitan, iblis sebagainya, dia tak tahu apa benda tu. Sekejap, saya terangkan. 96. Belajarlah. 98. Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okay, pasal ayat sebelum tu, kalau apa? Kalau dalam ayat awal tu memang datang dah. Okay. Allah ceritakan berkenaan dengan tajuk keadaan baginda dengan orang-orang yang musyrik. Allah katakan, qul rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Tuhanku, sama ada engkau lihatkan aku apa yang mereka dijanjikan siksaan tu. Rabbi fala taj'alni minal qaumidh zalimin fil qaumidh zalimin. Tuhanku, jangan kau jadikan aku di tengah-tengah atau di dalam kaum yang zalim. Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. Sebenarnya kami, hai Muhammad, untuk kami perlihatkan engkau apa kami janjikan mereka, kami sangat-sangat berkuasa dan boleh buat. Namun untuk engkau, ini yang Allah Ta'ala perintahkan ayat 96, idfa billati ahsanus sayyi'ata. Balaslah dengan yang ia baik kepada yang buruk. Maksudnya dia buat buruk pada engkau, buat baik balik. Nahnu a'lamu bima yasifun. Sesungguhnya kami lebih tahu tentang apa yang mereka gambarkan. Mereka cerita pasal engkau lagi dahsyat. Engkau dengar separuh, ada lagi teruk. Kami lebih tahu. Tapi engkau kena balas yang baik pada yang buruk. Wa qur rabbi. Dan kemudian kalau nak balas baik kepada buruk tadi, susah. Macam tadilah. Untuk memaafkan susah. Kat sini, untuk baik susah. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Dan katakanlah hai Muhammad, Rabbi, Tuhanku, a'udzubika min hamazatis syayatin. Sesungguhnya aku berlindung dengan engkau daripada bisikan-bisikan syaitan. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Dan aku berlindung denganmu, wahai Tuhanku, untuk mereka hadir kepadaku. Ini maksud dia doa yang Allah Ta'ala suruh Nabi lafaz. Walaupun Nabi tak ada bisikan syaitan, dengar. Ini kena faham, Nabi tak ada bisikan syaitan. Tapi ini untuk panduan kita. Okay. Kemudian yang ketiga, ini kedua. Al-Mu'minun 98. Yang ketiga adalah pada surah Fussilat. Ayat 34 sampai 36. Sampai 36 je kita baca. Okey. Surah Fussilat 34 36.
Allah Ta'ala berfirman menjelaskan, dia kurang sama juga tajuk dia. Okey, tajuk dia kurang sama. Itu berkenaan dengan masalah bermaafkan, balas baik dengan baik pada benda buruk orang buat. Okey. 3436. Tarik. Okey. 34. Okey. Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Dan tidak sama kebaikan itu dengan keburukan. Keburukan dengan kebaikan tidaklah sama, kebaikan takkan sama dengan keburukan. Tak serupa kebaikan dengan keburukan. Maksudnya kalau kita balas baik dengan balas buruk, tak sama hasil dia. Allah Ta'ala kata, idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang ia paling baik, yang terbaik. Kalau kamu buat macam ni, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka tiba-tiba orang yang di antara engkau dan dia ada permusuhan, maka seolah-olah dia akan jadi pelindung yang sangat penyayang. Jadi bila kita asyik buat baik pada dia, in the end dia jadi pelindung kita. Ini kan, bila kita buat baik panjang, maka orang tu nanti dia defend kita. Kita buat baik pada dia, dia akan buat baik pada kita balik. Ini janji Allah Ta'ala. Sebab tu kalau kita balas buruk dengan buruk, semua orang boleh buat. Balas baik kepada buruk, itu adalah benda yang sukar. So, Allah kata lepas tu, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Dan tak boleh menerimanya. Tak boleh nak buat perkara ni. يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Kecuali orang yang sabar. Okay. Wa ma yulaqaha, dan tak boleh menerimanya. Ajarannya tak boleh diterima kecuali oleh orang yang sabar. Wa ma yulaqaha, dan tak boleh menerimanya illa dzu haddin azim, orang yang punya habuan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala terangkan ayat. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Dan jika menghasut engkau atau membisik kepada engkau daripada syaitan satu bisikan atau satu gangguan, fasta'id billah, minta perlindungan dengan Allah. Innahu huwas samiul alim. Dia Allah Taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Okey. So jadi pada 3 tempat Al-A'raf 19200, kemudian surah Fussilat 34, 3 dak tadi, Al-Mu'minun 96, 98. Ni 3 tempat tak ada dalam Quran seumpamanya, yang mana kita kata dijadikan perintah Allah Ta'ala untuk kita minta perlindungan dengan Allah daripada bisikan syaitan. Itu syaitan jin. Syaitan jin. Dan memang syaitan jin sebenarnya dia punya kuasa ataupun dia punya gangguan bukan cekik kita, gigit perut kita, tak. Adalah bisikan. Dalam kekeluargaan ke, dia nampakkan pada suami itu buruk pada isteri, isteri buruk pada suami, anak-anak dilihat macam tak hormati apa. Semua bisikan tu, itu yang bahaya dia. Syaitan tidak ada bahaya ke atas kita kecuali itu. Tak ada curi duit kita kan, makan harta, makan perut kita ke apa, jadi tak ada. Yang disuruh ditakuti oleh Allah, Allah Ta'ala suruh kita, bila syaitan jin disuruh kita cepat-cepat minta tolong pada Allah Ta'ala. Syaitan manusia, itu yang Nabi disuruh buat baik tu. Balas baik kepada orang yang buat buruk. So itu syaitan manusia. Kita buat diplomasi, ajak makan sebagainya. Syaitan jin hanya minta kepada Allah Ta'ala perlindungan. Bila kita nak marah. Assalamualaikum Ustaz. Ya, saya. Ustaz kata kita yang rasa terhempap atau rasa tercekik itu bukan syaitan. Bukan syaitan lah. Mana ada. Tu apa dan what is Itu semuanya ngigau dia panggil. ngigau ya. Okey. Pasal kadang-kadang roh kita keluar, tak habis masuk lagi dalam badan. Faham tak? Kita tidur, kita keluar, roh kita keluar,
tak habis masuk dalam badan. Tak ada gerak lah. Seluruh kita kan dia akan masuk dalam badan kita partially. Macam kita mati macam tu juga. Dia akan keluar last sekali sampai kerongkong kita. Macam tu juga ketika tidur tu kan. Orang tu delusional dia. Tak happy je ni tu lah. Kalau dah happy tak ada dah. Hantu-hantu gigit ke apa ke. Tengah-tengah tak happy tu keluar macam-macam. Saya baru ni saya pergi ke Penang. Minggu lepas sakit. Ni sinus sebenarnya. Saya kalau sujud rukuk ni sakit. Okey. Kawan saya seorang dia bagi tinggal homestay dia. Homestay dia dekat tengah bandar Penang. Dia beli rumah tu. Saya terkejut. Dia kata harga rumah tu dia beli tak sampai pun 1 juta. Maknanya bahasa dia dalam 500,000. Tak pernah wujud harga tersebut. Saya kata, murahnya. Dia kata macam tak murah Ustaz. Orang Cina percaya hantu. Jadi rumah tu jadi murah sebab ada hantu. Orang Cina ada. Saya tidur rumah tak ada benda pun. Sebenda ni igawan lah kalau macam akak-akak yang percaya masuk rumah tu habislah. Dengar bunyi dapur lah. Dengar bunyi inilah. Mana ada? Dia tak boleh buat. Sampai sekarang kalau perhatikan balik. Bila bom-bomoh kan. Yang kata apa syaitan ni lah, jin ni nak kambing lah, nak ayam. Saya tanya. Kalau kita bagi ayam hidup suruh jin tu sembelih sendiri boleh tak? Bagi ayam hidup, suruh jin tu sembelih sendiri. Telur, nak telur rebus, jangan rebuskan. Bagi dia telur mentah, suruh dia rebus sendiri. Boleh? Boleh tak? Pulut jangan tanak. Pulut pun kita bagi pulut mentah. Santan pun letak tepi pokok tu. Suruh dia buat sendiri. Boleh? Mana ada? Kita ni banyak diberikan dongeng-dongeng cerita orang ni. Dongeng-dongeng apa zaman-zaman sebelum Islam. Lalu masuk digabung-gabungkan Islam, dan sekali kita ada hantu. Hantu ni, hantu tu sebagainya. Sebab tu dalam ayat ni Allah Ta'ala suruh minta perlindungan daripada syaitan punya bisikan. Itulah benda paling besar. Untuk syaitan berjaya merosakkan manusia. Bukan sakit perut. Kalau gigit perut kita mati. Kerana gigitan syaitan. Mati sakit dalam perut, mati syahid. Kalau dia tolak bangunan, himpap kita, mati, penyek. Kita mati syahid. Kalau dia penyebab tersebarnya wabak penyakit, macam katakanlah apa pandemik kan, penyakit wabak penyakit ni dia sebarkan, kita kena mati, kita mati dengan sebuah wabak penyakit, mati syahid. So tang mana untung dia? Soalan, tang mana untung dia? Ustaz, yang menjelma menakutkan tu Ustaz. Itu cerita orang. Kalau semua orang tak nampak, seorang nampak. Kita percaya ramai ke percaya seorang? Kita semua macam ni. Semua orang nampak merah tu merah, kuning tu kuning. Kecuali orang buta kala. So kita patut terima yang ramai sebagai peraturan, ataupun kita ambil yang rosak mata tu pun peraturan juga. Soalan. Orang tak buta kala akan nampak merah tu merah, kuning tu kuning, betul? Hijau tu hijau. Tapi orang buta kala yang dalam masyarakat kita ada, tapi bukan ramai, diorang akan nampak merah tu kuning. Betul? Betul. Jadi kita nak jadikan diorang peraturan ke kita nak ambil yang normal? Yang normal lah. Sebab tu dia kata menjelma. Panggil orang yang jumpa tadi. Kerana dia pun tak pasti dia nampak apa. Pada pertama sekali dia lari. Dia terasa je dia lari. Dia tak nampak pun. Cuba tunggu. Barulah tahu betul ke tidak. Faham? So konsep dia dalam agama, bila kita lihat Quran sendiri bagi tahu. Syaitan ni, bisikan dia. Ketika dia rosakkan Adam, dia kan bisikan, bukan dengan sergah. Gitu. Ke ada siapa ada dalil lain? Ustaz, kalau rasa seram saja Ustaz, adakah gangguan? Rasa seram bendanya. Kadang-kadang kita ni kerana hormon badan. Kerana diri kita ni kan contohnya tak sihat. Hari yang macam tak nak demam, memanglah rasa seram sejuk. Hari rasa sihat okey je. Itu bukan dalil. Siapa-siapa yang belajar agama tahu itu kan dalil. Faham?
Tapi jin kan boleh berupa-rupa kan? Berupa-rupa kalau semua nampak okey lah. Macam mana dia berupanya malaikat, rupa manusia, boleh lah. Semua nampak. Ketika Jibril datang tanya Islam, iman, ihsan kepada Nabi, semua orang nampak. Tapi bila ketika kan nampak kan macam ketika dia orang nak pergi musnahkan kaum Lut. Dia orang berupa manusia. Memang semua nampak. Hatta kaum Lut serbu pasal nampak dia orang handsome. Malaikat tadi. Tapi kita bincang masalah orang yang orang yang bukan nabi dan bahkan orang-orang yang kita kata ni dia kata special. Mana boleh? Sebab dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-27. Al-A'raf. Yang kena buka ayat. Tak buka Quran kan orang tak percaya. Okey. Surah Al-A'raf. Al-A'raf. Ayat ke-27. Ni kadang-kadang masyarakat kita ni dia kata ada orang ni mata tembus lah, benda lah. Penipu semua. Okay, dengar ni. Dalam surah Al-A'raf, ayat 27. 27. Allah Ta'ala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Okey. Ayat 27. Allah Ta'ala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya Bani Adam. Hei anak-anak Adam. Wahai anak-anak Adam. Ni, ayat ni. Hei anak-anak Adam. La yaftinannakumus syaitan. Janganlah syaitan perdaya kamu. Tipu kamu. Kama akhraja abawaikum minal jannah. Sebagaimana syaitan akhraja keluarkan. Abawaikum dua ibu bapa kamu. Itu Adam dan Hawa. Minal jannati. Daripada syurga. Macam ni dia tipu Adam dan Hawa. Jangan ditipu kamu juga. Yang apa buatan syaitan? Dia buat pada bapa kamu. Yanzi'u anhuma, dia tanggalkan daripada mereka berdua libasahuma, pakaian mereka berdua, dengan makan pohon terlarang, hilanglah baju mereka berdua. Okay. Kenapa dia buat itu? Liyuriyahuma sawatihima, untuk tunjuk pada mereka berdua kemaluan mereka berdua, nak bugilkan, nak malukan Adam AS dan syurga. Okay. Pasal Adam AS dan syurga ada pakaian, bukan bugil. Allah Ta'ala kata apa? Innahu, ini poin sebenar. Innahu, sebenarnya dia, syaitan ni, itu iblis dan wa yarakum, melihat kamu. Melihat kamu. Huwa wa qabiluhu, dia dan kumpulan dia. Syaitan, mana siapa yang kumpulan dengan dia? Jin kan? Okey, mana syaitan jin ni, itu iblis ni, melihat kamu, dia dan kumpulan dia, min haitsu la tarawnahum, dalam keadaan kalian tidak lihat mereka. Okey. Kamu tak lihat. Dia orang lihat kamu, kamu tak lihat mereka. Ni Allah Ta'ala bagi tahu ni. Inna ja'alna syayatin awliya lilladhina la yu'minun. Kami jadikan syaitan pelindung-pelindung, tempat pertolongan bagi orang-orang yang tidak beriman. Okey. Dalam ayat ni Imam Syafi'i rahimahullah kata, barang siapa kata nampak jin, aku tolak penyaksian dia. Orang tu tak layak jadi saksi. Sebab dia A, delusional, atau B, kufur dengan Al-Quran. Mana boleh? Quran kata nampak, tak nampak lah. Kalau dia menjelma, saya nampak, akak nampak, semua nampak, okey. Kalau saya kata nampak, akak tak nampak, tak boleh. Faham? Okey. Kedua, bila kita kata orang yang kata konon nampak-nampak ni, dia nampak yang dekat dinding, dekat atas atap, dekat atas pokok, dia tak nampak daripada diri dia. Perasan tak? Dia tak nampak pada diri dia. Dia ada korin. Saya ada korin. Semua akak-akak kita ada korin. Abang-abang kita ada korin. Semua ada korin. Nabi pun ada korin. Cuma Nabi punya korin masuk Islam. So kalau orang tu mata dia dah buka hijab, dia patut nampak semua ke nampak separuh? Nah, tu jawapan. Semua Nampak separuh? Semua, Ustaz. Semualah. Habis tu yang nampak separuh, Ustaz. Tak nampak diri sendiri ada jin. Nampak tak? Ini sebenarnya adalah mainan syaitan kepada manusia untuk menukarkan manusia ni tak percaya dengan Quran dan Sunnah. Sebenarnya. Jelas?
Jelas kan? Okay, Alhamdulillah. Kalau tak ada soalan lagi, kita berhenti kat sini. InsyaAllah kita sambung kemudian. Sengau ni. Okay. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tak puas hati tajuk hari ni, nanti minggu depan kita jumpa. Cubalah bawakan dalil-dalil yang mungkin terfikir. Rasakan benda tu macam menyokong bahawa hantu syaitan ni boleh ada dan sebagainya. Bahkan Quran tak kata macam tu. Okay? Wallahu a'lam.